Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Maya Zaitul Akmal binti Baharom selaku moderator saluran 3 mengucapkan selamat datang kepada para juri, para peserta dan para penonton ke Hai KMJ 2023. Untuk pengetahuan semua, Hari Inovasi Kolej Matrikulasi Johor ataupun singkatannya Hai KMJ adalah kali ketiga diadakan secara atas talian selari dengan tema kita pada kali ini iaitu Pembelajaran Bermakna Menerajui Kejayaan Masa Hadapan. Buat julung kalinya, Hai KMJ pada kali ini dibuka kepada pensyarah, guru dan pelajar matrikulasi Zon Selatan, Kolej Vocational, Politeknik Tingkatan 6 dan juga Sekolah Rendah dan Menengah. Terdapat 35 penyertaan inovasi baharu, 15 inovasi penambahbaikan dan 5 penyertaan KIK daripada para pensyarah dan guru, manakala 221 penyertaan daripada para pelajar yang menyertai Hai KMJ pada kali ini. Bagi sesi yang pertama, terdapat 5 wakil peserta yang akan membentangkan hasil inovasi masing-masing. Pertandingan ini akan dinilaikan oleh juri jemputan yang diketuai oleh Dr. Asmawati binti Muhammad Ali dari Kolej Matrikulasi Pahang. Dan bagi juri untuk saluran 3, ialah Dr. Asmawati binti Muhammad Ali berserta Encik Byron McMichael Kadum daripada Kolej Matrikulasi Labuan. Baik, bagi memulakan sesi kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang juri kita pada hari ini. Baik, juri kita yang pertama iaitu Dr. Asmawati binti Muhammad Ali, dilahirkan pada 18 Februari 1977 dan berasal daripada Kemaman, Terengganu. Memulakan pengajian dalam Bachelor Pendidikan dalam bimbingan dan kaunseling dari UPM, seterusnya melanjutkan pelajaran dalam Diploma Siswaza dalam penyalahgunaan dadah daripada USIM. Dr. Asmawati meneruskan pengajian dalam Sarjana Pendidikan dalam bimbingan dan kaunseling di UPSI, seterusnya mendapat Dr. Falsafah dalam pengajian kurikulum juga di UPSI. Baik, untuk Encik Byron McMichael Kadum, beliau dilahirkan pada 26 Mei 1987 di Tamparuli, Sabah. Encik Byron merupakan pemegang ijazah dalam Sarjana Education dan Sarjana Pendidikan dalam Science Education. Beliau juga merupakan Google of Education Certified Innovator. Untuk tidak membuang masa, kita akan memulakan sesi pembentangan seterusnya selepas saya bacakan sedikit makluman buat para pembentang dan juga hadirin-hadirat sekalian. Setiap pembentangan diberikan masa selama 7 minit, manakala sesi soal jawab pula akan diberikan masa selama 5 minit. Hadirin sekalian, saya mulakan sesi pembentangan dengan kumpulan yang diketuai oleh Puan Syahrul Wahidah binti Muhammad Ali dengan tajuknya Aplikasi Permainan Telefon Pintar bagi meningkatkan minat dalam subtopik nilai-nilai murni dalam subjek pendidikan moral. Dipersilakan. Saya Aizah Mufia binti Mozib, pensyarah dari Kolej Matrikulasi Johor, mewakili kumpulan More Value untuk membentangkan produk inovasi kami yang bertajuk Morabit. Kumpulan kami telah mendapat persetujuan daripada pihak pengurusan untuk ditubuhkan, dan masalah yang kami jumpa ialah kebanyakan pelajar tidak mendapat skor cemerlang dalam subtopik nilai-nilai murni dalam subjek pendidikan moral. Masalah yang kami pilih mendukung 7 teras yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu teras kedua dan teras ketujuh. Teras kedua ialah pembangunan insaniah dan karamah insaniah untuk melahirkan pelajar menyeluruh dari segi emosi, rohani, intelek, jasmani dan sosial. Dan teras ketujuh ialah meningkatkan keupayaan pendidikan digital di sekolah. Kumpulan kami telah meletakkan sasaran iaitu tiada pelajar yang mendapat skor lemah dalam ujian melibatkan subtopik nilai-nilai murni.
kumpulan kami telah menggunakan tools design thinking untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam tools design thinking, empathize, kami telah menemubual pelajar yang mendapat skor rendah untuk mengenal pasti masalah yang mereka hadapi. Selepas itu, kami telah menggunakan define dalam tools design thinking. Kami jumpa pelajar yang mendapat markah rendah dalam subtopik nilai-nilai murni ini, mereka langsung tidak bersedia untuk menjawab kuis tersebut. Kami kagum dengan penemuan ini bahawa pelajar tersebut menyatakan subjek pendidikan moral tidak menarik dan membosankan. Yang ketiga, apa yang kami hendak bantu? Menyediakan pedagogi PDP yang mampu menarik minat pelajar terhadap subtopik nilai-nilai murni dalam subjek pendidikan moral. Kami telah menggunakan tools brainstorming. Ada 5 cadangan penyelesaian. Daripada 5 cadangan penyelesaian, cadangan keempat telah dipilih kerana cadangan keempat sesuai dengan sumber manusia, kemampuan kos, kemampuan masa, iaitu mereka bentuk gamifikasi interaktif bagi membantu mengukuhkan kefahaman pelajar dalam subtopik nilai-nilai murni pendidikan moral. Kami telah membina prototipe yang pertama menggunakan Quizizz. Melalui aplikasi Quizizz, kami telah memperkenalkan ujian pre kepada pelajar. Selepas ujian pre, 20 orang pelajar mendapat skor rendah. Selepas menggunakan aplikasi Quizizz, 15 orang pelajar mendapat skor rendah. Uji cuba dikira gagal. Ada beberapa masalah yang kami hadapi semasa menggunakan aplikasi Quizizz. Contohnya ialah jika hendak menjalankan kuis Quizizz, perlu menunggu semua pelajar untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut, dan seterusnya pensyarah perlu mengeluarkan kos untuk menggunakan aplikasi Quizizz. So, cadangan penambahbaikan adalah kami membina soalan kuis nilai-nilai murni dalam bentuk aplikasi telefon bimbit. So, dalam prototipe kedua, kami telah membina aplikasi telefon pintar menggunakan aplikasi AppGeyser. Aplikasi ini dikenali sebagai Morabit. Dalam prototipe kedua, kami telah menjalankan uji cuba. Ujian pre, 15 orang pelajar mendapat skor rendah, memperkenalkan aplikasi Morabit, dan selepas itu kami menjalankan ujian post, 10 orang pelajar mendapat skor rendah. Masih gagal lagi uji cuba tersebut. Masalah yang dihadapi ialah pelajar mengambil masa terlampau singkat untuk menjawab kerana bilangan soalan yang sedikit. Jadi cadangan penambahbaikan, kami perlu menambah bahagian soalan, dan seterusnya pelajar tidak dapat meneruskan ke soalan yang seterusnya, dan pelajar merasakan aplikasi Morabit ini membosankan. Jadi apa yang kami buat untuk prototipe yang ketiga, kami tambah sound effect. Dalam prototipe ketiga, kami telah menambah bahagian C dan juga D. Dan melalui uji cuba, ujian pre, 8 orang mendapat skor rendah, memperkenalkan aplikasi Morabit. Dalam ujian post, tiada pelajar yang mendapat skor rendah. Uji cuba dikira berjaya. Aplikasi Morabit telah mendapat perakuan daripada pihak bertauliah. Outcome projek kami yang pertama ialah kami hanya meletakkan sasaran untuk mengurangkan 70% penggunaan kertas mahjong. Tetapi selepas menggunakan aplikasi Morabit, tiada kertas mahjong yang digunakan, pengurang kos sebanyak 100%. Seterusnya, kami telah meletakkan sasaran untuk menyediakan alat bantu atau medium PDP pendidikan moral dengan menggunakan teknologi digital yang menarik, dan kami telah membina aplikasi Morabit. Outcome yang ketiga ialah penjimatan masa untuk penilaian subtopik nilai-nilai murni subjek pendidikan moral, penjimatan sebanyak 50%. Seterusnya, hasil dapatan daripada soal selidik, kami dapat menyimpulkan aplikasi Morabit fleksibel, dinamik, menggalakkan pembelajaran kediri dan sesuai untuk semua peringkat umur. Impak yang pertama adalah daripada segi sosial, aplikasi Morabit telah merapatkan silaturahim antara sesama pelajar. Yang kedua adalah meningkatkan image knowledge. Yang ketiga adalah pengurangan penggunaan kertas dapat melestarikan alam sekitar. Impak lawat jangka yang kami dapat, yang pertama adalah dapat menarik minat pelajar yang tidak mengambil subjek pendidikan moral. Yang kedua adalah aplikasi Morabit telah digunakan oleh komuniti setempat. Berikut merupakan pencapaian kumpulan kami. Dan yang terbaru, kumpulan kami telah memenangi hadiah sagu hati dalam konvensyen penyelidikan dan menerima wang tunai sebanyak RM1,200. Mas Sejahtera, kelebihan aplikasi Morabit ini ialah dapat membentuk generasi muda yang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Kita boleh mengetahui ciri-ciri individu yang tidak mempunyai pegangan agama dan kepercayaan. Permainan Morabit ini mempunyai banyak kelebihan. Antaranya ialah permainan ini dapat menambah ilmu pengetahuan.
Morabbit adalah satu permainan atas talian yang boleh dimain pada masa datang. Apps Morabbit ini merupakan platform digital berbentuk apps mobile. Saya dah install dan saya juga dah try. Saya dapati ianya sangat menarik bagi diri saya dan saya pasti ia juga boleh menarik minat pelajar terutamanya kepada subjek pendidikan moral lah. Kesimpulannya, aplikasi Morabbit mampu meningkatkan motivasi pelajar untuk mempelajari subjek pendidikan moral. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Aiza Mufidah atas pembentangan sebentar tadi. Baiklah, kita buka untuk sesi soal jawab. Dijemput Dr. Asmawati binti Muhammad Ali dan Encik Byron McMichael selaku juri jemputan kita pada hari ini untuk memberikan sedikit komen dan maklum balas bagi pembentangan tadi. Persilakan. Doktor nak mula dulu. Brian, silakan dulu. Oh, saya mula dulu. Okay. Alright, well done on the presentation just now. Saya cuma ada dua soalan untuk tim lah. Yang pertama adalah, maybe tim boleh bagi jawapan yang ringkas dan padat. Yang pertama adalah, apa kaitan pencapaian projek dengan pertandingan Horizon Inovasi dan Showcase Amalan Terbaik Kebangsaan yang disertai dan dicapai oleh tim pada 12 Oktober 2020, sebab dinyatakan dalam laporan KIK, projek Morabbit mula dibina, kalau kita rujuk pada muka surat 15, pada 26 Februari hingga 2 Mac 2023. So, what is the significant lah for the pencapaian tu dimasukkan dalam laporan KIK? Itu yang pertama, soalan yang pertama. Boleh jawab yang tu dulu? Kajak dulu, saya jawab yang kedua. Saya silakan untuk pertama. Macam mana soalan tadi? Boleh Encik Byron ulang balik soalan? Sorry. Okay, soalan dia macam ni. What is the kaitan or the relevance pencapaian projek yang dinyatakan dalam laporan KIK untuk pertandingan Horizon Inovasi dan Showcase Amalan Terbaik Kebangsaan yang telah diterima pada 12 Oktober 2020, sebab dinyatakan dalam laporan projek ini dimulakan pada 26 Februari hingga 2 Mac 2023. So macam mana pencapaian itu dah dapat tapi projek tu bulan pada 3 tahun selepas tu. Nak tahulah apa relevance pencapaian itu dimasukkan dalam laporan. Sekejap. Saya cek pada laporan. Tarikh mula bina tu ada pada muka surat 15 dan tarikh pencapaian tu ada di muka surat ke-21 dalam laporan Morabbit. Okay, sekejap. Morabbit yang sijil yang first tu, yang paling kiri sekali. I just want to know lah apa kaitan dengan pencapaian projek. more value. Oh, sebelum ni, okay. Yang pada tahun 2020 itu adalah more value. Apps moral value. Apps more value. Maknanya kami tukar kepada versi yang barulah, dengan nama apps yang baru, Morabbit. Oh, okay. Alright. Yang soalan kedua, maybe boleh jawab dengan ringkas juga. Boleh tak terangkan apakah perubahan ataupun penambahbaikan yang telah dibuat setelah tim memenangi hadiah Sagu Hati bagi KIK semasa konfi yang ketiga? Ada tak penambahbaikan yang dibuat sebelum pertandingan yang inilah HIKMJ?
Itu je lah soalan yang kedua. Sebelum konfi, aplikasi tersebut ditargetkan hanya kepada pelajar Kolej Matrikulasi Johor lah. Tapi kemudian kami cuba untuk sebarluaskan, dan antara usaha lain yang telah dilakukan adalah sharing aplikasi ini dengan sekolah-sekolah di sekitar MUA dan juga Bangsa. Okay, thank you so much. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas komen dan maklum balas yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, kita berehat sebentar untuk persediaan bagi pembentangan yang kedua. Okay, terima kasih. Terima kasih. Kami dah boleh dah boleh. brief kan? Okay, ada soalan daripada Dr. Asmawati. Okey, kumpulan Dr. Asma ada Doktor? Asma ada boleh, apa nak komen ke? Boleh Dr. Asma, silakan. Tanyalah di atas penyertaan dan juga pembentangan. Okey, kalau merujuk kepada objektif tu lebih kepada pencapaian skor lah. Walau bagaimanapun tidak dinyatakan jumlah skor cemerlang, nilai skor yang rendah, dan bagaimana dengan pengukuran 70% kos kertas majung tu tadi. Okay, so nilai-nilai kepada ukuran dan juga penilaian terhadap minat dan motivasi itu sendiri pun. Jadi boleh nyatakan tak secara ringkas bagaimana yang dikatakan sebagai skor cemerlang, nilai skor rendah, penilaian terhadap 70% kos dan juga ukuran terhadap minat serta motivasi. Dari segi kos, sebentar ya. Bahagian pertama yang Dr. maksudkan tadi adalah julak markah, bagaimanakah yang dikatakan sebagai cemerlang. Kami buat berdasarkan ujian pre dan juga post setelah penggunaan aplikasi Morabi. Setelah prototipe yang ketiga, cemerlang itu dikira jika pelajar berjaya menjawab ujian post dengan mendapat markah lebih daripada 70%, iaitu pada julat 21 hingga 30 lah, markah penuh adalah 30. Sederhana adalah 34 sehingga 68% dan bawah daripada 34 dikira sebagai lemah. So setelah prototipe yang ketiga, kami dapati 18 daripada 23 orang pelajar telah berjaya mendapat skor yang cemerlang, berbanding dengan sewaktu prototipe yang pertama, sewaktu kami menggunakan quizzes, kami dapati masih terlalu sedikitlah bilangan pelajar yang mendapat markah yang cemerlang, iaitu hanya 2 daripada 23 orang. Okay, itu dari segi julak markah. Dari segi pengurangan kos, kertas majung. Sebelum penggunaan aplikasi Morabi ini, pelajar menggunakan kertas majung untuk membentangkan topik nilai-nilai murni sewaktu kelas. Jadi kos di situ telah diletakkan sebanyak berapa hari tu? Yang kita bentangkan tadi dekat tu. Kos kertas majung 12 pelajar dan ada 5 kelas dan 4 sesi menggunakan sebanyak 240 helai kertas majung, dan kos di situ adalah RM240 lah. Jadi pembinaan aplikasi Morabi ini menggunakan platform Appskizer yang merupakan free platform untuk membina aplikasi, telah menyelesaikan masalah ada kos RM240 tersebut. So itu kami sembarkan dalam outcome. So unjuran statistik tadi tu sebaiknya ditunjukkanlah dalam bentuk rajah ataupun jadual supaya lebih memudahkan lagi lah panel penilai. Okey, baik. Betul. Terima kasih. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Asmawati atas komen dan maklum balas yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, kita berhenti sebentar untuk persediaan bagi pembentangan yang kedua. Boleh lift ke? Boleh kita teruskan, Doktor? Okey, boleh. Boleh? Alright. Okey, baik. Okey, baik.
Okey, kumpulan kedua pun dah bersedia. Baiklah. Hadirin hadirat sekalian, sesi ini diteruskan dengan pembentangan video daripada kumpulan kedua yang diketuai oleh Puan Mulyani binti Muhammad Effendi dengan tajuk KIK-nya Simple Illumination System for Microscope SISFOM. Dipersilakan. Lihat mikroskop di tengah hari, lihat sampel tumbuhan hutan. Kumpulan COMEX nama diberi, projek SISFOM kami persembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kumpulan COMEX Perhala 7, inovasi penciptaan jadi pilihan. 8 pensyarah sebagai peneraju, 2 April 2019 COMEX ditubuhkan. Penubuhan kumpulan diluluskan pengarah, kami semangat berbagi tugas. Projek juga diluluskan sudah, bersatu bersama amanah digalas. Projek memenuhi dasar kualiti, pelanggan dan stakeholder tidak dilupakan. Aspek ekosistem sentiasa diamati, agenda dan matlamat nasional diutamakan. Kriteria projek menjadi keutamaan, kreatif, inovatif, PDP berkualiti. Pekeliling berhemah mengawal perbelanjaan agar projek sempurna nanti. Brainstorming dijalankan, di awalnya masalah dan isu bersama dilihat. Senarai diteliti setiap satunya, ahli kumpulan semua sepakat. Raja Force Ranking menjadi pilihan, undi dijalankan setiap ahli. Faktor manusia dan keupayaan, kos dan jangka masa juga diteliti. Data dikumpul, diplot pula, analisis rajametrik dilakukan kini. Tahap keupayaan kritikal diutama, pencerapan imej mikroskop fokus kami. Pemantauan dimakmal oleh pensyarah, periksa mikroskop mencari tahu. Data pemantauan mengesahkan masalah, 110 mikroskop bermasalah lampu. Tindakan penyelesaian perlulah cepat, design thinking segera disunting, empathize, define dan ideate perlulah tepat, prototype dan test sama penting. Empathize dilaksana sesuai aturan, pensyarah pembantu makmal ditemu bual. Extreme user map, tools pilihan, maklumat menarik dalam jadual. Proses define dilakukan juga dengan rajah pokok melintang. Penggantian sendiri dan kontraktor juga, tetapi sayang kos menghalang. Brainstorming ideate mengambil tempat, scamper untuk mengembang idea. Cadangan reka bentuk prototype perlulah tepat, cepat dilaksana, siap sedia. Fasa ideate masih dijalani, 5W1H teknik yang mudah. Definisi pemilihan projek diputus kini, rumusan perbincangan juga ditambah. Tiba masanya prototype dibina, komponen elektronik moden dan stabil. Litar diuji mengikut rencana, imej dibanding melihat hasil. Ujian alfa prototype 1, kekuatan dan cadangan perlu dicatat. Prototype 2 tidaklah buntu, modifikasi segera bertambah hebat. Teruskan dengan prototype 3, USB ditambah sebagai pilihan. Namun ada kelemahan juga, masih perlu penambahbaikan. Okey, kini kita bersama dengan saudara Hafiz. Dia telah menggunakan sistem yang lama dan juga pencahayaan mikroskop lama yang telah dinaik taraf menggunakan SISFOM, ya, penggunaan cahaya lampu LED. Jadi saudara Hafiz, mana satu pilihan anda? Pada pendapat saya akan memilih mikroskop yang menggunakan teknologi SISFOM kerana lampu dia lebih cerah, jadi lebih senang untuk memperhatikan sesuatu dan tidak terlalu sakit mata untuk melihat. Terima kasih. Prototype 4 pula diguna di kelas, penuh sempurna, kelemahan tiada. Capai sasaran, imej yang jelas, kurang kos, penjimatan berganda.
Perbandingan prototipe segera dikaji. Prototipe 4 paling menyerlah. Punat laras cahaya, ciri terkini, berkotak dan kos yang sangat murah. Sisform dinilai pihak bertauliah. Dr. Syahrizim tampil mengesahkan. Sisform terbukti murah dan mudah selenggara, hebat ciptaan. Keberhasilan projek kini tertular, lancar proses PDP pensyarah. Image slide tidak lagi pudar, dapat diguna luar bilik darjah. Uji lari pensyarah biologi, perbandingan kos turut diendah. Mengesahkan imej jelas sekali, kos juga 97% lebih murah. Flexibility juga ciri terkini, dui mod sumber kuasa lebih menarik. Tentulah hebat prototipe 4 ini, realiti sebenar bukan retorik. Impak luar jangka dapat dilihat, jimat penyelenggaraan beribu duit. Nilai tambah sosial dan imej turut terpahat, persekitaran dan moral juga terterbit. Bukan sekadar di makmal matrikulasi, boleh berkembang ke serata tempat. ComX sudah berdemonstrasi bersama menunjuk kepada masyarakat. Ketersediaan sudah, penyeragaman pun sudah, sebar luas dan replikasi juga dilaksana. Hak cipta didaftar penuh berhikmah agar tidak disalahguna. Pencapaian dan anugerah tidak terkira, banyak sijil sudah pun dapat. Apalagi yang hendak dibicara, Sisform terbaik, mantap dan hebat. Baiklah, terima kasih kepada Puan Nurul Huda atas pembentangan sebentar tadi. Kita buka untuk sesi soal jawab, dijemput Dr. Asmawati dan Cik Byron McMichael selaku juri jemputan kita untuk memberikan sedikit komen dan maklum balas bagi pembentangan sebentar tadi. Persilakan. Doktor mula dulu atau saya mula dulu? Boleh je Ryan. Silakan dulu. Okay. Alright. Okay. Congratulations on the presentation. Very interesting. Sangat menangkap perhatian. I have one question for the team. Yang pertama, ini adalah mengenai copyright lah. Pada muka surat 32, copyright kalau kita tengok tarikh dia adalah pada 30 hari bulan September 2022. Namun kalau kita tengok pada muka surat 22, tarikh uji cuba yang terakhir itu adalah pada 3 hari bulan Oktober 2022. So persoalan saya, apakah yang telah di-copyright oleh tim? Kalau uji cuba yang terakhir tu berlaku selepas permohonan, selepas copyright tu dah dapat. So I just wondering lah. Okey, terima kasih kepada Mr. Byron atas soalan itu. Saya ulang sikit soalannya. Soalannya berkaitan copyright ialah pada 30 hari bulan 9. Tetapi uji cuba ialah pada prototipe 3 iaitu prototipe uji cuba ialah pada 3 hari bulan 10. Maksudnya apakah yang telah dicopyrightkan? Sebenarnya kami menjalankan copyright setelah selesai pada prototipe ketiga. Permohonan copyright itu. Tapi tarikh copyright yang dalam sijil tu 30 September 2022 puan. Kalau kita tengok, kita sama-sama tengok muka surat yang terakhir. Muka surat terakhir, tarikh application 30 September 2022. Tapi uji cuba tu adalah pada, kalau kita tengok pada muka surat 22 pula, yang terakhir,
Yang di bawah job pengarah KMJ adalah 3 hari bulan 10 2022 kelulusan tu. Okey, maksudnya kami setelah selesai uji cuba pertama dan kedua kami telah pun memohon untuk copyright tersebutlah. Tidak menunggu sehingga selesai untuk copyright yang untuk prototype yang ketiga. Nanti tim akan apply sekali lagi lah kan copyright for the next. Kami akan Okay. Thank you, itu je. Hai Kak Yu. Okay, over to you Doktor. That's all. Okay, thank you so much Sir Brian bantu saya dari aspek dokumentasi ya. Tak dinafikan bahawa KIK ni memang kita akan rujuk secara langsung lah kepada aspek dokumentasi. So mungkin saya untuk yang kedua ini lebih kepada penyampaian tadilah aspek video. Kalau diperhatikan pada prototipe yang keempat tu, sebelum tu tanyalah di atas kecemerlangan dan kejayaan oleh kumpulan KIK ini. Okey, walau bagaimanapun terdapat beberapa penambahbaikan lah supaya kumpulan ini lebih lagi lah untuk akan datang. Jadi untuk prototipe yang keempat tu dia ada kelainan sikit berbanding dengan penyampaian yang sebelum tu. Cuma audio bagi testimoni itu agak kurang jelas. Jadi bila kita nak zoom kepada testimoni itu, sebaiknya itulah yang diketengahkan ataupun diberikan fokus yang lebih utama. Okey, begitu juga dengan aspek-aspek seperti objektif yang dinyatakan. Kalau diperhatikan pada penyampaian tadi ada objektif utamanya adalah kelancaran dalam proses PDP. Okay. Jadi sekarang ni mungkin akan ada kekeliruan lah kalau kita nyatakan objektif awal adalah PDP, tetapi fokus kita adalah penciptaan kepada KIK tu. Jadi saya nak minta penjelasan sikit lah daripada peserta macam mana yang dimaksudkan dengan kelancaran proses PDP itu. Okey, terima kasih Dr. Asmawati. Untuk kelancaran proses PDP itu sebenarnya daripada yang masalah yang kita cuba keluarkan tu dan kita kembangkan tu, kita dapati masa apabila lampu tu yang mempunyai pencahayaan yang tidak baik, masa untuk mencerap imej di bawah mikroskop itu menjadi lebih lama ataupun tidak nampak. Jadi bila kita dah tukar kepada lampu putih, itu maksudnya kita lagi cepat untuk jumpa imej di bawah mikroskop dan lebih jelas imej tu untuk pelajar lukiskan balik lah. Itu maksudnya kita rekodkanlah dari segi jumlah masa tu tadi supaya ada perbandingan dan objektif itu lebih dapat dicapai lah. Okey, baik. Okey, terima kasih. Okay, sama-sama. Baik, terima kasih atas komen dan maklum balas yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, kita berhenti sebentar, berehat sebentar untuk persediaan bagi ke pembentangan kumpulan yang ketiga. Okay, terima kasih.
Mr. Byron dengan Dr. Asmawati tunggu sekejap ya, sebab diorang ni mungkin ada miscommunication, so tak ada wakil lagi masuk dalam grup ni. Okay. Sekejap je Byron. Okey, tak apa, tak apa. Alright. Uh, Kami kira markah. Okay, boleh. Kira ada markah. Mungkin ada miscommunication kot, ada yang ada kelas, maybe dia ni lah kan. Okay, kejap ada teh. Okay, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Doktor dengan Mr. Byron. Boleh kita mulakan ke? Sorry, Okay, Doktor. boleh. Okay. Alright, thank you. Baik. Baik, hadirin hadirat sekalian, sesi ini diteruskan dengan pembentangan video daripada kumpulan yang ketiga yang diketuai oleh Encik Muhammad Yaakob bin Jabar dengan tajuknya Live Aplikasi Digital dalam Kuliah. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kolej Matrikulasi Johor daripada kumpulan My Vision akan membentangkan bertajuk Live Aplikasi Digital dalam Kuliah. Sebagai pengenalan, pendekatan menggunakan teknologi dalam pembelajaran ini dapat meningkatkan kebolehan pensyarah dalam menyelesaikan pelbagai masalah pengajaran. Justru, pembelajaran digital memainkan peranan penting sebagai daya penarik minat pelajar untuk belajar dan dapat membantu pensyarah memotivasikan pelajar ke arah pembelajaran lebih menyeronokkan. Objektifnya ialah meningkatkan motivasi, membina keseronokan dan tahap kesediaan pelajar untuk belajar dan memahami sesuatu topik yang diajar di dalam kuliah.
penggunaan aplikasi iaitu Notability dan Telegram. Notability boleh membuat catatan dengan cepat, meminda dengan tulisan tangan, membuat rakaman serta berfungsi menghasilkan paparan langsung semasa penyampaian maklumat oleh pensyarah atau pelajar. Telegram pula boleh menghantar maklumat dengan lebih cepat dengan kapasiti penerima yang besar, boleh menampung pelbagai jenis data dan berkapasiti maksima 1.5 GB per file. Maklumat dapat dipaparkan secara langsung membolehkan pelajar berkongsi jawapan secara jelas di dalam kuliah. Paparan jawapan dan pelajar yang menjawab dilaksanakan secara live. Hal ini kerana dengan mencapai guna tenaga penuh, lebih banyak masyarakat mendapat pekerjaan dan memperolehi pendapatan. Seterusnya dapat meningkatkan kuasa mereka. Kepentingan yang kedua ialah tidak berlaku pembatilan sumber ekonomi. Hal ini kerana dengan mencapai guna tenaga penuh, lebih banyak peluang pekerjaan akan wujud dan hal ini. Kaedah brainstorming digunakan menjawab persoalan mengapa, siapa, apa, bagaimana, di mana dan bila. Berikut merupakan jadual soal selidik sebelum inovasi. Skala Likert 1 hingga 5 digunakan. Amat tidak setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju. Berikut pula merupakan carta kekerapan respon pelajar sebelum inovasi. Berdasarkan data, 72% pelajar tidak bersedia untuk belajar dan 65% pelajar tidak merasakan alat bantu mengajar yang digunakan pensyarah adalah menarik minat mereka untuk belajar. Sesi temu bual sebelum dilaksanakan inovasi ini telah dibuat. 3 orang pelajar dipilih secara rawak. Sebelum kaedah dilaksanakan di dalam kuliah, pensyarah akan meminta pelajar membaca subtopik, menyediakan soalan mengikut topik yang akan diajar dan menyediakan aplikasi yang akan digunakan semasa proses PDP. Berikut merupakan carta alih pelaksanaan proses PDP. Pertama, soalan pengukuhan diberikan kepada pelajar terlebih dahulu. Kemudian, memanggil pelajar untuk menjawab soalan. Pada masa ini, kamera akan memfokus kepada pelajar yang dipilih. Pelajar akan menjawab soalan yang sedang dipaparkan di layar utama. Jadi, pelajar akan menjawab secara live atau langsung dan rakaman pelajar akan disimpan dan boleh dijadikan rujukan kemudian. Setelah dilaksanakan proses tersebut, sesi temu bual telah dilaksanakan. 3 orang pelajar dipilih secara rawak. Soal selidik juga diberi kepada pelajar selepas inovasi. Berikut merupakan carta kekerapan respon pelajar selepas inovasi. Daripada data, terdapat peningkatan kecenderungan minat dan motivasi pelajar dan seterusnya membolehkan pelajar menguasai topik yang diajar dengan baik. Manfaat dan sumbangan daripada inovasi ini dari segi kemahiran, pensyarah memperolehi atau meningkatkan kepakaran apabila dapat menggunakan beberapa aplikasi dalam kuliah. Ia dapat membantu pensyarah mempelbagaikan kaedah bagi menarik minat pelajar untuk mempelajari sesuatu topik. Yang kedua, dari segi persepsi pelajar, berdasarkan soal selidik, menunjukkan lebih 85% pelajar setuju
yang kaedah ini telah membantu mereka untuk lebih bersedia dan fokus dalam kuliah serta menambah keyakinan mereka untuk menjawab soalan. Dari segi kos pula, aplikasi Notability hanya dapat digunakan dalam iPad keluaran Apple sahaja. Kos melibatkan pembelian aplikasi untuk langganan sebulan bermula RM40 mengikut langganan yang dipilih. Dari segi potensi pengembangan projek, kaedah ini boleh digunakan di kolej-kolej matrikulasi dan sekolah-sekolah menengah untuk topik-topik berkeperluan pengetahuan secara teori. Aplikasi berdasarkan Android juga boleh digunakan. Sebagai kesimpulan, kaedah berasaskan teknologi ini berupaya menarik perhatian pelajar terhadap penyampaian ilmu di dalam kuliah dengan bilangan pelajar yang ramai. Pemantauan pelajar secara sampel individu walaupun dijalankan dalam bentuk kuliah secara besar-besaran. Baik, terima kasih kepada Encik Yaakob atas penerangan sebentar tadi. Baiklah, kita buka untuk sesi soal jawab. Dijemput Dr. Asmawati dan Encik Myron selaku juri jemputan kita untuk memberikan sedikit komen dan maklum balas. Sebentar. Dipersilakan. Okay, tahniah kepada tim atas pembentaran sebentar tadi. Sebenarnya I like the idea actually. Cumanya ada satu soalan lah. Kalau kita tengok pada laporan tersebut pada muka surat yang 7 ada dinyatakan 3 masalah. Boleh tak tim menyatakan apakah tools KIK yang telah diguna pakai untuk mengenal pasti masalah tersebut, sebab dalam laporan tu macam tidak ada dinyatakanlah tools KIK yang dipakai. So mungkin tim boleh terangkan? Setakat ni yang saya gunakan persempelan rawak sahaja. Maksudnya saya interview, ambil sampel pelajar je untuk mengenal pasti masalah masa nak membuat pengukuhan selepas kuliah tadi. Okey. Rasanya penulisan yang dihantar tu lebih ke arah kajian tindakan atau kajian asas kan? Dia macam tak mengenepati QC story KIK lagi lah. So mungkin itu penambahbaikan yang boleh dibuat oleh tim pada masa akan datang. Okey, itu je Dr. Asma. Terima kasih. Okey, tahniah kepada kumpulan KIK ini. Walau bagaimanapun saya nak cadangkan beberapa penambahbaikan lah. Yang pertamanya dari aspek integriti dokumen lah. Saya harap dokumen daripada kumpulan ini tidak tersebar luas kerana kat situ macam mana ketua kumpulan tak tanda tangan tapi pengarah dah ada tanda tangan. Okey, cuba buat semakkan semula terhadap kepilan dokumen-dokumen tersebut. Dan yang keduanya yang paling ketara adalah terhadap juga sama seperti sebelum ni adalah ukuran ataupun penilaian terhadap beberapa terma ataupun klausa. Bila kita menggunakan skop psikologi seperti motivasi, keseronokan, menarik, keyakinan, daripada mana sumber-sumber ini boleh mengukuhkan lagi hujah ataupun dapatan kepada analisis yang telah dibuat oleh kumpulan ini. Okey. Boleh jelaskan ukuran penilaian motivasi, keseronokan, menarik, keyakinan? Saya nak jawab soalan yang pertama dulu tadi, Doktor. Soalan yang pertama tadi berkaitan dengan dokumen kan? Jadi sebenarnya masa doktor tengok dalam drive tu yang mula-mula tu, saya sebenarnya telah mengeluarkan dokumen yang tidak bertanda tangan tu kerana waktu tu dah tamat tempoh untuk masuk dalam drive untuk penghantaran. Jadi saya cuba masukkanlah yang belum bertanda tangan tu, tapi selepas itu selepas mendapat tanda tangan tu saya masukkan kembali dokumen yang ada tanda tangan tu lah. Saya boleh tunjukkan kalau doktor nak tengok. Tak apa. Tak apa, okey.
soalan yang kedua tadi berkaitan dengan motivasi ataupun keseronokan tadi, ada dalam soal selidik tu item-item dia. Contohnya mata pelajaran ini saya tak ingat menarik minat. Okey, saya tengok dekat saya rasa macam ada perkataan dalam soal selidik tu, saya minat mata pelajaran ini. Daripada tak minat kepada minat. Saya tengok itu minat maksudnya motivasi lah pada pendapat kami lah. Dia macam ni Puan, sebab bila kita nak membuat ukuran, sesuatu ukuran tu, terma tu, klausa tu, kita perlu ada beberapa, bukannya dengan satu ayat, satu pernyataan dia sudah mewakili klausa tersebut. Jadi saya rasa mungkin item tu memang perlukan penambahbaikan lah. Betul. Item-item tu. Saya akui yang itu. Okey. Tapi nanti saya cuba tambah baik lah untuk saya punya inovasi ni tadi. Daripada lebih kepada action tadi Encik Brian tadi beritahu. Kita akan detailkan lebih lah kepada penulisan yang memang mengikut flow KIK seperti mana yang dicadangkan oleh Sir Brian tadi. Ya, itu percubaan pertama kami lah. Okey, apa pun tahniah. Terima kasih. Juri, Assalamualaikum. Salam. Baik, terima kasih atas komen dan maklum balas yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, kita berehat sebentar bagi persediaan untuk kumpulan yang keempat. Okay. Terima kasih.